Selamat sejahtera semua. Untuk video ini, saya akan tunjukkan tutorial bagi topik 3.2 iaitu hukum Kepler. Jadi anda boleh dapatkan latihan daripada Google Classroom. Anda cuba carikan latihan 3.2 hukum Kepler. Anda cuba tekan dan juga download. Maka anda boleh buat ke dalam kertas ataupun dengan apa-apa cara lah. Jadi untuk video ini saya akan tunjukkan dan cuba terangkan tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum Kepler. Baik, so ini adalah dokumen. Jadi anda kena ingat bahawa di atas saya telah masukkan nilai untuk G dan juga sisi matahari supaya mungkin anda perlu gunakan semasa membuat pengiraan. Okey, so kita tengok kepada soalan pertama. Bagi soalan pertama, nyatakan hukum Kepler pertama. So soalan ini dia nak kita cuba tuliskan tentang hukum Kepler pertama. So daripada nota PowerPoint kita dah tahu bahawa hukum Kepler pertama juga dikenali sebagai Law of Orbits ataupun hukum orbit, di mana semua planet yang orbit matahari adalah dalam bentuk apa? Bentuk elips. Dalam bentuk elips. Kalau kita ada matahari dan matahari mesti berada di salah satu fokus. Fokus pada elips. So planet bila dia mengorbit mengelilingi matahari, so bentuk dia adalah elips dan syarat dia matahari mesti berada pada salah satu fokus untuk elips. So ini adalah hukum Kepler pertama. Jadi kalau kita nak tulis, yang penting keyword adalah bentuk elips dan juga matahari berada di salah satu fokus. So ini adalah jawapan. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa semua planet mengorbit matahari dalam bentuk elips dengan syaratnya matahari berada di salah satu fokus orbit. Salah satu fokus orbit. So keyword bentuk elips. You can highlight this. And also matahari berada di salah satu fokus orbit. Salah satu fokus orbit. So ini adalah hukum Kepler pertama. Untuk soalan 2A, nyatakan hukum Kepler kedua. So untuk hukum Kepler kedua juga dikenali sebagai hukum luas. The law of areas. Di mana kalau kita ada satu orbit dan ini adalah matahari. So bila planet cuba mengorbit mengelilingi matahari, maka bila bumi, contohnya bumi dia mendekati matahari, maka dia punya halaju akan menjadi cepat. Sebab apa? Sebab daya tarikan dia menjadi tinggi, menjadi kuat. Apabila planet ataupun bumi dia berjauh daripada matahari, maka kita nampak dia akan menjadi slow. So kalau dengan masa yang sama, masa yang sama, contohnya kalau daripada 1 ke 2. 1 ke 2 menggunakan masa contohnya 20 hari. 20 hari. Dan untuk masa yang lain, masa yang lain selepas seketika, untuk masa 20 hari lagi, dia juga bergerak. Bergerak daripada 3 ke 4. Tetapi kalau kita tengok dia punya lengkung 1, 2 adalah lebih panjang daripada 3, 4. Cuma bila kita kira luas, kalau kita kira, kita nampak bahawa sebenarnya luas 1, 2 dan 3, 4 adalah sama. So ini adalah apa yang dikatakan dalam hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua. So, hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi ruas yang sama. Keyword mencakupi ruas yang sama dalam selama masa yang sama. They will cover the same area in the same time interval. Same time interval. So ini adalah hukum Kepler kedua. Seterusnya kita tengok kepada soalan B. Ajar 3.32 menunjukkan orbit sesuatu planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z.
So seperti kita tahu kan, kalau planet mendekati matahari, maka dia akan lebih laju kan. Maka planet berjauh daripada matahari, dia akan menjadi perlahan. Itu sebab daya tarikan. Jadi anda boleh terangkan, laju linear planet di kedudukan Y adalah paling tinggi. Kenapa? Sebab dia mengalami daya kegravitian yang paling kuat apabila dekat dengan matahari. So untuk kedudukan X adalah sederhana. Okay, laju linear adalah sederhana. Tetapi untuk kedudukan Z adalah paling rendah kerana dia sangat jauh. Okay, jauh daripada matahari dan dia mengalami daya graviti yang banyak, yang paling lemah. Okay, yang paling lemah. Okay, ini adalah soalan 2B. Okay, seterusnya kita tengok kepada hukum Kepler ketiga. Kalau hukum Kepler ketiga juga dikenali sebagai hukum tempo. Okay, the law of periods. Okay, remember, the first law is about law of orbits. Second law is about law of areas. And third law is law of periods. So, melalui persamaan antara hukum kegravitian dan juga hukum daya membesar. Maka kita dapat buktikan bahawa T kuasa 2 sebenarnya berkadar terus dengan R kuasa 3. Di mana R ini adalah jejari orbit lah. Jejari orbit, bukan jejari planet lah. So jangan confuse R ini adalah jejari bumi atau jejari bulan. Tak, ini adalah jejari orbit. Jejari orbit. Jadi kuasa 2 tempoh berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Itu adalah jawapan. Okay. Kuasa 2 tempoh orbit sesuatu planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Okay, very easy. Hope you can remember the 3 laws of Kepler. Okay. First one is about ellipse. Second is about the same area, the same time interval. And the third one is about the relationship between the period square and also the radius square. Radius cube. Okay, the orbital radius cube. Alright. Okay, the next one. Dengan menggunakan hukum kegravitian dan daya membesar, terbitkan rumus yang dinyatakan dalam hukum Kepler ketiga. So kita tuliskan formula untuk hukum kegravitian. So Fg yang menghasilkan daya membesar. Tuliskan formula Gmm bagi R kuasa 2. Di mana M ini adalah jisim planet atau jisim mana-mana badan lah. Okay. Dan yang ini menyebabkan sesuatu badan, sesuatu planet itu dia akan mengorbit. Okay. So jadi ada daya membesar. Kita pangkalkan M, kita dapat formula Gm besar per R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 bagi R. Dan kita tahu bahawa kalau kita ada satu orbit, satu lilitan ini kalau kita anggap dia adalah circle bulat, dia adalah 2 pi R. 2 pi R. Dan masa untuk satu pusingan adalah tempo. So V sama dengan S bagi T kan. So S ini adalah 2 pi R dan T adalah tempo. Jadi kita substitutkan V sama dengan 2 pi R bagi T ke dalam formula 1. Dan kita cuba ringkaskan. Dan sekali kita akan dapat sebutan T kuasa 2 sama dengan 4 pi square R cube per Gm. So untuk 4 pi square Gm ini adalah pemalar. Di mana G adalah pemalar kegravitian dan M adalah jisim matahari. Seterusnya soalan C. Berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? So kalau boleh anda cuba lukislah supaya dapat gambar yang lebih jelas. So kita ada bumi di tengah. Dan kita ada bulan dan kita juga ada satelit. Satelit. So untuk bulan dia akan mengorbit kan. Dan untuk satelit juga akan mengorbit kan. So kita
tahu jejari orbit bulan, okay, kita tulis R1. Contohlah R1. And then tempoh orbit bulan, kita tulis T1. Okay. Dan untuk satellite, dia punya tempoh adalah T2. Kita nak carikan berapakah ketinggian sebuah satellite. Okay, ingat ketinggian maksudnya di atas bumi. So, kita nak carikan tinggi. Tetapi bila kita guna formula, dia hanya berikan R2. Okay, R2. R2 ini meliputi jejari bumi, okay, jejari bumi dan juga ketinggian. Okay, so pertama sekali kita kirakan jejari bagi orbit dulu. So, gunakan formula T1 kuasa 2 bagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okay? So, here is the answer. Okay, so kalau boleh anda cuba labelkan. Okay, labelkan T1 berapa, T2 berapa, R1 berapa, R2 berapa. Okay, dekat sini saya jadikan 1 adalah satellite, 2 adalah bulan. Dan jangan lupa hari tukar kepada jam. Okay, pastikan unit dia sama. Sebab T1 tu 24 jam kan. Kecuali anda tukar menjadi 1 hari. Kalau tak, bila guna jam, tukar kedua-dua unit kepada jam. Gunakan formula. Okay, dan masukkan nilai dengan kalkulator. Okay, dengan kalkulator anda tekan, anda dapat R1 adalah jawapan macam ni kan, 4.23 dalam 10 kuasa 7 meter. Okey, dan jangan lupa ini adalah termasuk ketinggian bagi jejari bumi dan juga ketinggian daripada permukaan bumi. Okey, this is the radius which include the radius of the earth and also the height from the earth's surface. So, kita tolak R1 dengan jejari bumi dan akhir sekali kita dapat ketinggian adalah 3.59 dalam 10 kuasa 7 meter. Okey, ini adalah jawapan dia. So far okey? Okey, soalan 4. Perhatikan wajah lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari di bawah. So for this one, pada posisi apakah planet bergerak paling cepat? Jawapan 1, A ke B, betul tak? A, B ke C, H ke I ke J. So kita tahu bila dia dekat dengan matahari, dia akan bergerak dengan lebih cepat. So jawapan adalah A ke B. Okay, A ke B. Soalan 5. Tempoh bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun dan tempoh Jupiter adalah sekitar 12 tahun. Cari jarak Jupiter ke matahari. Berikan jawapan dalam sebutan R, B. So nampak tak? Kita tak ada nombor untuk jarak bagi bumi dari matahari. Tapi kita cuba tulis, ungkapkan dalam sebutan RB. So sama juga kita tuliskan formula. Okay. T1 square bagi T2 square sama dengan RJ R1 cube per R2 cube. Dekat sini 1 saya jadikan J lah, Jupiter. Dan 2 saya jadikan sebagai bumi. Okey. Dan saya cuba darab secara silang. Okey, TB square darab ke atas, RB cube darab ke atas, saya akan dapat macam inilah. TJ square RB cube sama dengan TB square RJ cube. Okey. Dan seterusnya saya masukkan nilai sebab tempoh Jupiter adalah 12. So 12 kuasa 2, RB kuasa 3 sama dengan untuk bumi 1 tahun kan. So 1 kuasa 2. Okey, dan saya dapat jawapan 144 RB kuasa 3 sama dengan RJ kuasa 3. Dan saya nak carikan jawapan RJ kan. Okey, RJ. Jadi okey, so RJ kuasa 3 sama dengan 144 RB kuasa 3. So saya punca kuasa 3 kan 144 saya dapat 5.24. Okey, dan RB kuasa 3 bila punca kuasa saya dapat RB lah. Okey, so RB kuasa 3 bila kita punca kuasa 3 kan kita akan dapat
B lah. Okay, that's it. So yang ini kita cuba square cube root, kita dapat 5.24 lah. Maksudnya kita punya RB ini, okay, dia adalah jejari bumi kan, jejari orbit bumi. Kalau kita dalam 5.24, dia akan menjadi sama dengan jejari orbit bagi Jupiter. Okay, so tak kisahlah berapa jejari orbit bumi, saya dapat sebutan RB untuk RJ. Okay? Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan 6. Okay, soalan 6. Okay, andaikan jarak dari bumi ke bulan adalah 3.84 dalam 10.8 meter dan tempoh bulan mengelilingi bumi adalah 2.5 dalam 10.6 saat. Hitung jisim bumi. Jadi sebenarnya soalan ini adalah daripada topik 3.1 tapi cuba ulang kaji lah. So daripada topik 3.1 kita tahu bahawa formula untuk tentukan jisim sama dengan 4 pi square r cube per g t square. Kan? So kalau kita nak tengok hukum Kepler kan, so t square sama dengan 4 pi square r cube per gm. So nampak tak perbezaan dia, cuma t square dengan m ini dia ubah kedudukan saja. Okay, so masukkan formula dan masukkan nombor-nombor, kita akan dapat jawapan lebih kurang 5.94 dalam 10.24 kg lah. Ini adalah jisim bumi. Okay, so yang ini formula dia, konsep dia senang, cuma anda kena berhati-hati bila tekan kalkulator. Baik, seterusnya kita tengok kepada soalan 7. Suraja menunjukkan bumi, planet utara dan Zuhrah beredar mengelilingi matahari. So A, cari tempoh orbit utara. So kita nampak untuk gambar ini kita ada bumi, utara, Zuhrah. So kita ada jejari orbit bumi, jejari orbit utara. Dan kalau kita tahu bahawa tempoh untuk bumi sebenarnya adalah 1 tahun lah, di 1 tahun. Okay, so kalau kita nak carikan tempoh untuk utara kan, so kita boleh guna cara T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 3 per R2 kuasa 3. Kan? Di mana ini adalah R1 dan sini adalah R2. Okay, ini boleh digunakan apabila anda tahu tempoh untuk bumi. Tetapi kalau anda tak tahu tempoh untuk bumi, ada cara lain. Okay, di mana kita dah belajar formula kan. T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R cube per gm. Di mana R ini adalah jejari orbit utara. Okay, dan M adalah jisim matahari. Saya tadi dah ada berikan dalam kesurat pertama kan. Jadi kita masukkan saja nilai untuk carikan tempoh. Okay, so kalau kita nak cari tempoh, kita hanya perlu tahu apa? Perlu tahu dia punya jejari. Bila jejari orbit diberikan, kita boleh cari. Sebab yang lain semua adalah constant, semua adalah pemalar. Okay, jisim matahari adalah dimalarkan, pemalar kegravitian pun dimalarkan, pi pun dimalarkan kan. Okay, so tak semestinya kita guna cara ini kan. Oleh itu, jawapan adalah masukkan formula, okay, dan masukkan nilai-nilai, okay, 5.79 dalam 10 kuasa 10, 6.67 dalam 10 kuasa negeri 11, dan jisim matahari daripada muka surat pertama 1.989 dalam 10 kuasa 30. Dan kita tekan kalkulator dengan berhati-hati. Dan akhir sekali kita dapat jawapan 7.6 dalam 10 kuasa 6 saat. Okey, 7.6 dalam 10 kuasa 6 saat. Okey. So ini adalah tempoh untuk utara. Okey, kemudian B, cari jejari orbit planet Zuhrah kalau tempoh orbit
adalah 0.61 tahun bumi. That means kalau kita ada T, okay, kita jadikan T1 adalah bumi lah. Okay. Okay, T1 adalah bumi ya. Okay, T2 kita jadikan sebagai tempoh untuk Zurah. Okay, Zurah dia adalah 0.61 dB. So, bila kita gunakan formula T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 3, R2 kuasa 3 kan? Okay, so yang ini kita masukkan jadi dB. Okay, for this one, kita ganti dengan 0.61 dB. Okay, dB. Okay, and then yang R1 ini sebenarnya adalah jejari untuk orbit bumi. Dan kita dah carikan R2. Okay, carikan R2. Jadi jawapan adalah, masukkan formula. Okay, dan terus masukkan nombor. So, kita cari RZ. Okay, RZ. Dan kemudian kita tekan kalkulator dan kita dapat jawapan. Okay, dapat jawapan sebenarnya ni lengkap lah. Saya rasa tak lengkap sangat. Okay, so kita nak carikan jejari kan. Okay, so ini sebenarnya tak ada. Okay, tak ada. So, RZ sama dengan 1.08 dalam 10 kuasa 11 meter. Bila kita pecah kuasa 3 kan. Okay, nak kita dapat jawapan. Boleh? Okay, boleh ya. Okay, seterusnya untuk soalan 8A. Laju planet yang mengelilingi matahari daripada jarak R ialah V. Dengan menggunakan hukum Kepler ketiga, tunjukkan bahawa V kuasa 2 berkala songsang dengan R. Okey, masih ingat tak? Kita gunakan Fg sama dengan Fc kan? Okey, dan kita ada formula Gmm bagi R kuasa 2 sama dengan Mv kuasa 2 per R kan? So, bila kita potong M, kita dapat V kuasa 2 sama dengan Gm R bagi R kuasa 2 kan. So, cuma kita ringkaskan, kita dapat V kuasa 2 sama dengan Gm bagi R. Di mana Gm ini adalah constant. So, V kuasa 2 berkala songsang dengan R. Itu adalah bukti. Okey? So, ini adalah jawapan dia. Okey? Ini adalah jawapan. Okey, seterusnya kita tengok kepada B1. Dua buah satelit P dan Q beredar mengelilingi bumi masing-masing dengan ketinggian R dan 2R dari permukaan bumi. Okey, so dari permukaan bumi ya. Hitung nisbah VP kepada VQ. So maksudnya kalau kita tengok gambar ini, okey, kita ada jejari R dengan R. So bila kita kata jarak untuk P ini, okay, jejari orbit P ini, RP sebenarnya bukan R. Kita kena tambah dengan jejari bumi. So dia adalah 2R. Dan untuk Q ini, RQ dia adalah 3R. Okay, dia adalah 3R. So jangan lupa kita ada 1R dekat dalam bumi. Okay, jejari bumi ya. So kalau kita nak kirakan formula V ini, ada dua. Pertama adalah 2 pi R bagi T kan. Tapi ada masalah bila kita nampak T ini, tempoh tak ada. Okay, dia tak bagi tahu kita berapa tempoh kan. So kita kena guna formula lain seperti yang kita buat tadi kan. So V sama dengan, V kuasa 2 sama dengan Gm bagi R. Okay, Gm bagi R. So untuk V kuasa 2, contohnya untuk P kan. So Vp kuasa 2 sama dengan Gm. Gm ini adalah constant kan. Dan kita ganti dengan Rp. Okay, Rp.
Dan untuk VQ ini, VQ kuasa 2 sama dengan GM out Q. Okay, boleh? So, kita cuba tengok solution dia. So, pertama sekali tuliskan formula. Okay, kita ada dua V VP dengan VQ. Okay, dan bila kita cuba bagikan persamaan pertama dengan persamaan kedua, okay, persamaan kedua, dekat sini lah persamaan kedua, tak nampak. Okay, ini adalah persamaan dua. Okay, so kita akan dapat macam ini. Okay, kat sebelah kiri VP kuasa 2 bagi VQ kuasa 2. Okay, untuk sebelah kanan GM per RP bagi GM per RQ. Dan kalau kita cuba buat, okay, GM per RP bahagi GM per RQ. Kan? So, bila untuk pecahan bagi, kita akan terbalikkan. Kita balik. RP darab RQ GM. Okay, GM. So, GM dengan GM sebenarnya boleh potong. Jadi, kita dapat jawapan RQ per RP. Okay, RQ ke per RP. So, teruskan kita tengok. Okay, so kita tahu RP adalah 2R, RQ adalah 3R. So, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam kita punya persamaan. So, kita dapat 3R per 2R. Okay, 3R per 2R. Dan kita boleh potong saja R. Okay, sebab R sama kan, R dengan R. So, kita dapatkan VQ kuasa 2 ke atas, kita akan dapat VP kuasa 2 sama dengan 3 per 2 VQ kuasa 2. Dan VP sebenarnya sama dengan kita punca kuasakan, kita dapat punca kuasa 2 bracket 3 per 2 VQ. Okay, ini adalah nisbah. Okay, nisbah dia. Okay, so ini adalah jawapan bagi B1. Okay, seterusnya untuk nisbah TP, TQ kan daripada hukum Kepler ketiga. So, anda kena guna formula. Okay, formula yang daripada hukum Kepler ketiga kan. TP kuasa 2 per TQ kuasa 2 sama dengan RP kuasa 3 per RQ kuasa 3. Jadi, kita masukkan saja RP adalah tadi 2R kan. Dan RQ adalah 3R. Dan kita selesaikan dapat R kuasa 3 per 27 R kuasa 3. Kemudian kita potongkan R kuasa 3, kita dapat TP kuasa 2 sama dengan 8 per 27 TQ kuasa 2. So TP sama dengan square root 8 per 27 TQ. Okey, ini adalah nisbah. Okey, kalau dia nak nisbah, kita boleh tulislah. Okay, TP TQ adalah square root 27 square root 8 kan. So dia sama dengan 27 8. Okey, kalau kita nak jawab macam ni pun boleh lah. Okey, kalau untuk soalan tadi nisbah kan. Untuk nisbah, so VP VQ adalah square root 2 per square root 3. So, bila kita cuba buka punca kuasa, ia adalah 2 kepada 3. Okay, 2 kepada 3. Okay. Okay, so soalan 9, soalan last. Ajar berikut menunjukkan dua buah satelit beredar mengelilingi bumi. Okay, kita ada K, kita ada L. Berjarak 3R, masing-masing dari pusat bumi. So, that means kita ada sini adalah 3R. Dan kita juga ada 4R. Okey, 3R dan juga 4R. 3R, 4R. Jadi soalan A,
jika tempoh orbit untuk K ialah 7.3 jam, berapakah tempoh orbit untuk L? So kita kena guna hukum Kaplan ketiga. T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Kan? Okay. So tuliskan dia punya information di mana kita ada TK 7.3 jam, TL kita nak cari, RK adalah 3R, 3R dan RL adalah 4R. Okey, 3R dan juga 4R. Okey, sebab dia kata dari pusat bumi kan, bukan permukaan bumi. Okey, so kena berhati-hati ya. Dan seterusnya kita masukkan formula. Okey, masukkan formula. So di mana kita ada nilai-nilai 7.3 kuasa 2. Okay, kita nak carikan TL. So RK adalah 3R kuasa 3 dan RL adalah 4R. Dan kita guna kalkulator untuk carikan. Dan kita dapat carikan TL kuasa 2 adalah 126.32. Okay, tak payah tulis sini lah. Dan kemudian kita punca kuasakan kita dapat 11.2 jam. Okay, lebih kurang 11.2 jam. Okay, so make sense lah sebab bila dia lebih jauh kan, lebih jauh dia punya tempoh akan lebih lama. Dan last sekali, berapakah tinggi satelit? Okay, satelit L perlu dinaikkan supaya tempoh menjadi 15 jam. Okay, sekarang kita mahu TL ni menjadi 15 jam. So, kita masukkan 15 okay, dekat sini. Dan kita nak carikan RL. Okay, berapakah jejari orbit? Okay, cara yang sama, kita cuba bagi dan kita dapat punca kuasakan 3, punca kuasa 3 dan 4.85 R lah. Okay, so berbanding dengan dalil tadi, dia adalah 4 R kan. Sekarang kita kena 4.85 R. So, berapakah tinggi satelit perlu dinaikkan? Maksudnya, berapa nak kita nak naikkan lagi? That means 4.85 tolak 4 R. Dan kita ada 0.85 R lagi yang perlu dinaikkan. Okay, so ini adalah latihan untuk tutorial bagi hukum Kepler. Saya harap perbincangan ini dapat membantu anda untuk lebih faham. Okay, itu sahaja daripada hari ini dan terima kasih.